minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah diberi kesempatan lagi untuk Ustaz buat live, untuk saya Ustaz Jebat ataupun Ustaz Fazul Ahmad ataupun dipanggil Ustaz Jebat, untuk membacakan surah Al-Baqarah, sambungan daripada ayat yang lepas. Kali ini daripada ayat 30 hingga 37, dan bersama tafsir dan kupasannya sedikit sekadar termampu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dalam ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku telah menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan memusnahkan, menumpahkan darah di sini, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan bersucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Ayat yang 31, dan Allah mengajarkan Adam segala nama-nama benda, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat, lalu ia berfirman,
sebutlah kepadaku semua nama benda ini, maka kamu golongan yang benar. Mereka, ayat yang 32, mereka menjawab, Maha suci engkau, tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 33, dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebut nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombong diri, dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Dan ayat yang ke-35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga yang makanlah berbagai makanan yang ada di sini kecuali tetap kesukaanmu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, kelak kamu akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ayat 36, lalu syaitan memperdayakan mereka sehingga mereka keluarkan daripada segala kenikmatan di sana syurga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh, dan sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga waktu yang tertentu. Ayat 37 dan ayat yang terakhir, kemudian Adam menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha pengasih. Ayat yang pertama, ayat dan ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada malaikat. Ayat yang 3 menceritakan tentang ayat ketiga, ayat 30, ayat 31, ayat 32, ayat 33. Ayat 33 dan ke-34, 35. Ayat ini menerangkan masa Allah ingin menciptakan manusia. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, aku mahu menciptakan satu makhluk di muka bumi, kan? Satu lagi makhluk yang di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi penghuni di muka bumi. Apa malaikat kata? Malaikat kata, ya Allah, adakah kamu mahu menciptakan satu makhluk yang akan melakukan kebinasaan ke atas muka bumi? Bermakna sebelum kita datang, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, dia ada makhluk, iaitu jin. Jin duduk di muka bumi ini sebelum Nabi Adam turun. Jin juga berperang, bergaduh sesama mereka untuk merebutkan kuasa. Baik. Malaikat juga mempertikaikan kenapa nak ciptakan manusia. Sebenarnya malaikat tak suka kita manusia, tapi disebabkan perintah Allah, malaikat ini tidak memungkiri apa yang arahan Allah, apa yang Allah Ta'ala berikan. Malaikat sudah tahu manusia ni akan melakukan porak-poranda di atas muka bumi. Contoh sekarang kehidupan kita sekarang, kita tengok apa dah jadi. Manusia berbunuh-bunuhan, manusia tidak berkasih sayang, manusia menindas sesama manusia, wanita menindas kaum wanita, lelaki menindas kaum lelaki, melakukan dosa, meminum benda arak sedangkan benda itu haram, berzina. Itu semua membinasakan dunia, membinasakan bumi ini. Tapi kita kurang mengetahui, kita ikut rasa sedap hati, kan? Itu ayatnya ada dalam ni, dia tulis, maka kita akan jadi, kita sesat, Dan ayat itu juga menerangkan sesungguhnya apa yang berlaku pada diri kita, Allah yang tahu. Segala zahir, segala batin, segala apa yang dijadikan, apa yang dirancangkan, itu Allah yang tahu. Mengapa kita
kita jadi begini. Kalau kita sakit, kenapa Allah beri sakit? Kalau kita sihat, kenapa Allah beri sihat? Kalau kita susah, kenapa Allah beri susah? Mungkin Allah beri ke kita susah, dia tahu. Sebab kalau nanti kalau engkau senang, engkau akan kufur kepada aku. Kenapa Allah beri kesenangan? Bila engkau aku bagi kesenangan, engkau akan membantu umat-umat aku, hamba-hamba aku. Itu tujuannya Allah Ta'ala. Dia katakan dari situ kekuasaan Allah ini tidak ada batas. Dia maha melihat, dia maha mengetahui. Maka kita jangan sedih apa yang terjadi pada diri kita, tetapi kita sedih atas apa dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita kena sedih, adakah kematian kita dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Dan ayat yang 35, dan kami berfirman wahai lalu pada ayat yang 35 Allah memberi nikmat kepada Nabi Adam dan isterinya berada di syurga, ya, berada di syurga untuk merasa nikmat, kebahagiaan. Makanlah apa yang kamu nak, lakukan apa yang kamu nak, semua kamu boleh lakukan. Perkara-perkara apa yang kita lakukan boleh Nabi Adam lakukan, kecuali satu perkara. Janganlah kamu dekati satu pohon yang di dalam kitab menyebut ada pohon tamar, pohon quldi. Seumpama dalam kehidupan kita, Allah beri kita dunia, Allah beri kita bumi untuk hidup. Allah beri nafas, beri kehidupan. Buatlah segala-gala apa yang kamu nak buat. Boleh buat. Kamu nak buat, tak ada masalah. Allah beri kamu buat. Tetapi Allah kata dalam ayat sini, tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, pohon ini yang telah diharamkan oleh Allah, jadi dilarang oleh Allah. Sama juga jangan kamu nak hidup di muka bumi, duduklah di muka bumi, tetapi jangan kamu melakukan perkara yang haram. Minum arak, berzina, berjudi, menzalimi sesama manusia, menzalimi kaum wanita, menzalimi kaum lelaki, menzalimi anak-anak, riba. Itu yang tak boleh, Allah tak bagi. Yang kita pergi atas buat apa? Apabila terjadinya benda itu semua hasutan syaitan. Dan ayat yang 36, lalu syaitan memperdayakan. Ini semua apa yang kita lakukan, perkara yang dilarang oleh Allah. Syaitan telah menghasut hati kita, sebab hati kita tidak disaluti dengan nur Islam. Hati kita tidak disaluti dengan iman. Hati kita tidak disaluti dengan perkara-perkara yang tidak disaluti dengan ilmu. Maka syaitan mudah untuk menghasut kita. Syaitan mudah untuk membinasakan kita. Ini yang terjadi. Ini perceraian, ini rogol kaum wanita, inilah jadi rogol kanak-kanak, ayah rogol emak, ayah rogol mak kita, ayah rogol anak, perempuan pakai tudung tapi baju ketat. Perkara itu semua dah diharam, dia dihasut oleh. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak ada ilmu. Sebab kita tidak tahu mengetahui ilmu. Kalau ustaz tanya rata-rata kaum wanita dalam FB ni, kalau ada depan mata ustaz, boleh terangkan ustaz, boleh terangkan apa maksud aurat, apa maksud wanita? Rata-rata tak boleh nak jawab. Itu makanya pakai tudung, baju ketat, seluar ketat. Apa wanita? Dilahirkan wanita tetapi tak tahu apa maksud wanita. Yang dia jawab, wanita tu perempuan ustaz, perempuan tu wanita ustaz, perempuan tu wanita ustaz. Pusing balik. Maksud di sebalik ini, kaum wanita sendiri tak tahu, sia-sia jadi perempuan. Yang lelaki pun sama, nama jadi lelaki, tetapi apa maksud lelaki? Apa maksud kaum Adam? Tahu? Majoriti ramai tak tahu. Yang tahu jadi lelaki, gaduh sana gaduh sini, kono tunjuk kuat, padahal hampir hati dah ada taman. Kita terpaksa minta maaf, ustaz kena terus terang. Dia cakap tu sebab ustaz pun lelaki juga, hati ada taman. Dan ayat yang seterusnya, apabila terjadi maka turunlah kamu di muka bumi. Turunlah kamu di muka bumi, dan bagi kamu ada tempat tinggal, kesenangan dan muka bumi. Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi. Bermaksud kehidupan kita, Allah turunkan darjat kita. Allah ciptakan manusia sebaik-baik makhluk, tetapi dengan sikap kebodohan kita,
melakukan perkara-perkara zina, Allah turunkan darjat kita. Maka jadilah kita orang yang fasik, semayang tidak, puasa tidak, apa tidak, tetapi sebut Allahu Akbar fi sabilillah, kepala otak fi sabilillah, tapi semayang pun tak buat. Rambut dah macam burung kakak tua atas kepala, merah biru semayang macam mana tak tahu, tapi sebut fi sabilillah, fi sabilillah. Kesian. Ini disebut dalam Al-Quran. Ustaz terpaksa cakap, nak marah-marah. Kalau kau marah ustaz, kau tak marah ustaz, kau marah Al-Quran. Dan ayat yang ke-37, kemudian Adam menerima berapa kalimah taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mohon maaf kepada Allah, mohon taubat kepada Allah. Yang pelik sekarang, kehidupan kita sekarang, kita dah banyak melakukan dosa. Kata-kata kalau ustaz tanya kat semua dalam FB ni, melakukan dosa tak? Siapa rasa tak melakukan dosa? Ustaz nak confirm dengan dia, ustaz nak telefon dia, nak minta ilmu sikit. Ustaz pun melakukan dosa. Yang peliknya Allah bagi, Allah terima sebesar-besar dosanya. Allah Ta'ala kata, jangan dekat pohon itu, jangan dekat arak, jangan dekat zina, jangan dekat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Kamu dekat juga. Kemudian Allah bagi berapa banyak ayat taubat di dalam Al-Quran, berapa banyak kalimah-kalimah taubat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah tu pun ada ayat taubat. Tak perlu nak baca Arab, baca mulut minta, ya Allah, aku bertaubat kepada kamu, ya Allah, aku banyak dosa. Cukup pun boleh. Tetapi yang peliknya, manusia tak nak bertaubat. Ego bodoh. Mentang-mentang kau serban besar terbayar, tapi kau tak nak bertaubat. Kononnya engkau ulama, kononnya engkau haji, kononnya engkau ustaz, kononnya engkau macam-macam. Belagak, bersombong dengan Allah. Sedangkan dia tahu setiap lakukan dosa tau. Ustaz satu perjalanan ni, panggil ustaz, ada melakukan dosa, walaupun sebesar ada melakukan dosa. Bertaubat lah. Dengan apa bertaubat? Solat minta ampun, minta maaf. Solat itu juga bertaubat. Solat itu berdoa juga. Tapi kita sombong. Allah ampun, bermaknanya ayat 37 ni, Allah mengampuni dosa sebesar mana dosa yang kamu lakukan, Allah ampunkan. Tapi dengan syarat ikhlas. Pertama ikhlas, jangan buat. Yang kedua, cuba ulangi, jangan ulangi perkara yang sama. Walaupun kita tahu kita akan ulangi juga, tapi jangan malu kita bertaubat. Yang ketiga, semua melakukan semua kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana isteri, bukan kerana anak, bukan kerana kehidupan dunia, bukan kerana nama. Ayat ini telah jelas diterangkan di dalam Al-Quran, tapi kita yang tak nak dekat Al-Quran. Maka Allah Ta'ala gerakkan hati ustaz untuk membaca tafsir membaca Al-Quran dan membuat tafsir, membaca tafsir dan memberi keterangan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, supaya kita semua tahu apa cerita di dalam Al-Quran. Selama ni kita baca, masuk sekolah tahfiz sampai 30-40 tahun, tetapi kita tak tahu apa maksud Al-Quran. Kita tahu hafaz saja, tapi maksud tak tahu. Al-Fatihah kita baca umur dah 60 lebih, baca Al-Fatihah. Solat tak tinggal Al-Fatihah, baca, hebat. Tetapi tak tahu apa maksud. Kenapa dibaca Al-Fatihah? Ayat yang pertama apa maksudnya? Ayat kedua apa maksudnya? Ayat ketiga apa maksudnya? Kenapa dipanggil ibu Al-Quran? Tak tahu. Maka inilah Allah Ta'ala gerakkan hati ustaz untuk membaca tafsiran, membaca Al-Quran untuk kalian semua. Pada hari ini ustaz sambung dengan bacaan surah Al-Baqarah daripada ayat 30 hingga 37. Dan insya-Allah akan, kalau panjang umur, ustaz sambung lagi ayat 38 sampai 48. InsyaAllah kalau panjang umur. Kalau malam ni ustaz goal kena bungkus macam gula-gula, tak adalah ya. Jadi harap apa penerangan ustaz jelas. Dan kesimpulan dalam ayat ini, Allah minta, Allah mahu kita bertaubat kepada dia. Allah sedih umat Nabi Muhammad yang akhir zaman ni terlalu banyak buat dosa.
Kita ni banyak buat dosa, tapi kita tak nak bertaubat. Janggut dah putih macam ni dah, masih tak sedar lagi. Muka dah berkedut dah macam ni, tak sedar lagi. Masih juluk lampu lagi, masih mengurat anak dara orang, masih mengurat bini orang. Apa ada akal ke tak ada akal ke tak tahulah. Ustaz pun tak tahu. Jadi Allah suruh kita bertaubat. Banyak bertaubat. Jangan malu bertaubat. Walaupun berjuta kali kamu bertaubat, bertaubatlah. Kita ni sentiasa melakukan dosa. Dengan itu, dengan terasa-terasalah apa Ustaz nak buat. Ustaz terangkan yang hak. Sebab ayat ini terkena juga batang muka Ustaz. Sebab Ustaz dulu pun bukannya betul. Ustaz pun dulu rokapak juga. Banyak dosa. Itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu daripada Ustaz sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia sayang hamba dia. Dia sayang hamba-hamba dia. Tapi kita yang tak sayang pada diri kita sendiri. Kita yang membinasakan diri kita sendiri, bukan Allah yang membinasakan diri kita sendiri. Dan itu Ustaz sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang tertinggal tafsiran-tafsiran yang lepas-lepas, bolehlah buka YouTube Ustaz. Tak minta subscribe pun, kan? Boleh tengok, kongsi lagi. Yang Ustaz lepas dalam YouTube Ustaz, type Ustaz Jebat, adalah muka orang tua ni. Yang lepas Ustaz dah baca daripada ayat 1 hingga yang ayat ke-29. 29. Esok akan masuk kepada ayat 38. Boleh buka YouTube Ustaz, type je Ustaz Jebat, dan ada lagi perkongsian ilmu, jawab-jawab soalan yang mana yang telah Ustaz kumpulkan. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu agama, satu ilmu, satu iman, satu akidah, satu tauhid. Assalamualaikum.